Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Ustazah rumuskan untuk membangunkan dalaman, untuk menghidupkan hati, pertama dengan keimanan, tauhid tadi kepada Allah. Hidupkan, letak keyakinan dalam jiwa kita. Kadang-kadang tuan-puan, proses untuk Allah tanam iman, yakin kita kepada Allah dan kepada rukun iman khususnya, ya, dengan jalan, tadi boleh dengan jalan belajar kan, tapi kadang-kadang juga Allah bantu kita, Allah tetapkan iman kita, Allah suburkan iman dengan jalan apa? Dengan kadang-kadang, ya, bila kita terpaksa berhadapan dengan takdir yang barangkali ada ketentuan Allah yang bukanlah menjadi pilihan kita. Kita kalau tanya, semua suka sehat, betul kan? Ada tak yang suka sakit? Tak ada. Kalaulah ustazah bagi khoteh, okey kak, ya, andai katalah macam itu kan, kita congak-congak lah bodoh-bodoh macam tu. Okey, akak ni sebenarnya nak hidup macam mana ni? Kita semua ni lah nak hidup macam mana? Kalau yang Tuhan bagi ni mengungut ya. Suami tak kono, suami tak betul, anak tak kono, anak tak betul, menantu tak kono, menantu tak betul. Cenialah kak, kita bagi kotak A4 sebandel. Cakap tulis skrip hidup akak yang akak nak, tulis. Dah semua yang Tuhan bagi ni tak kono rasa, cuba tulis nak yang macam mana. Betul tak tuan-puan? Tulislah. Saya nak sihat, tidak sakit-sakit. Saya nak kaya, tak ada miskin-miskin dah. Dah suruh tulis, tulislah tuan-puan. Apa lagi yang tuan-puan nak? Saya nak muda, tak ada tua-tua dah. Kau main harapan yang tu berangan. Ya, nak muda, tak ada tua-tua. Okey, tulis. Apa lagi yang tuan-puan nak? Saya nak sentiasa disanjung. Ya, dipuja oleh orang, disanjung, dihormati, dipuji. Jangan jadikan takdir hidup saya walau satu pun ada dikeji oleh orang. Tulis. Dah bagi tulis dah ni ha. Tulislah atas kotak A4. Tuan-puan rasa jadi apa kalau benda tu berlaku kat kita? Kita sehat, tak pernah sakit-sakit. Jadi apa tuan-puan? Weh, takut. Takut tuan-puan, sehat tak pernah sakit. Ada satu hamba Allah, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Lebih kurang macam ni lah, fima ma'nahu, ya, lebih kurang macam ni. Dia kata, macam mana ya Rasulullah ada seorang laki-laki tu, dia tak pernah sakit. Bahkan pernah kalau kita bercakap dengan dia, kita kata, saya ni demam. Dia akan kata, demam? Macam mana demam tu? Sampai tak tahu demam tu macam mana. Kok kata saya ni sakit kepala. Sakit kepala? Kepala ni boleh sakit ke? Dia tak pernah sakit. Puan-puan nampak selalu sakit. Dia dah cenia, duduk kejap, duduk cenia, kejap, duduk cenia. Nampak dah sakit dah tu. Ya. Tapi yang ni dia kata apa? Demam. Macam mana demam tu? Terpaksa lah orang lain explain. Demam tu kita rasa panas. Panas kat badan. Dia nanya ni, panas kat badan? Panas kat badan tu macam mana? Seorang sahabat, seorang laki-laki pergi tanya kat Nabi ni, macam mana ya Rasulullah ada seorang laki-laki tu? Dia tak pernah sakit. Sampai tak tahu. Dan dia malah mengejek pula orang yang pernah sakit. Macam mana sakit yang kau sebut? Lalu tuan-puan, ada riwayat mengatakan Nabi membalas balik dengan mengatakan, kalau kalian ingin melihat calon ahli neraka, maka lihatlah kepadanya. Takut tak kita tuan-puan? Sebab apa? Allah biarkan dia. Kau buatlah sewenang-wenang atas dunia ni. Tak ada Allah bagi peringatan dengan sakit. Sakit itu tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang. Betul tak tuan-puan? Ya Allah, tanda kasih sayang. Sebab tu kalau kita bertemu orang yang sakit, okey, boleh sampai isyak atas. Isyak. Siapa yang tinggal sampai isyak kan ni? Tuan-puan, sebab tu kalau kita bertemu orang yang sakit, kita kata apa? Tahur. Tahur.
Sesambut tuan-puan. Tahur. Jangan salah sebut tahir kan lain nak jadi ya. Tahur. Ini ada bertemu orang sakit. Tahur ni cakap Arab okey lain. Cakap Melayu maksud dia apa? Semoga Allah bersihkan kau. Kita silap-silap kalau terjemah Melayu marah orang yang sakit tu dengar tau. Kau ingat banyak bona dosa dan terjawab ya. Bukan isu banyak dosa tak banyak dosa. Memang sakit itu tanda apa? Kasih sayang Allah. Tahur. Tahur ni maknanya apa? Allah nak bersihkan kita. Kita kotor. Kita ada dosa. Kok kita baik bona? Tahur tu maksudnya Allah nak angkat darjat kita. Masya Allah. Elok belaka yang Allah bagi. Allah bagi ujian tu tuan-puan sebab apa? Nak menghidupkan hati kita dengan iman yang kuat. Kuat iman. Bila kita sakit, bila kita diuji dengan benda yang kita tak berapa nak, kan kita pandai berdoa. Kita pandai cari majlis ilmu. Betul tak tuan-tuan? Selalu sahdapan majlis ilmu ni mesti orang banyak masalah. Ya, banyak masalah di depan, tak ada masalah di belakang. Selalu lah. Ya, wallahu a'lam. Ustaz agak-agak ialah tu, ya. Betul tuan-puan. Allah bagi ujian, tukar majlis dah dia. Kalau dulu majlisnya majlis lara, majlis kelalaian, Allah bagi ujian jadi jalan mencari majlis mengingati Allah. Tak terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, jadi jalan apa? Menambah keimanan kita kepada Allah. Sebab itu tuan-puan, jadi manusia bahagia. Ya, manusia ni sepatutnya bahagia. Ustazah pun cakap kat diri sendiri juga, ya, bahagialah, bahagia. Jangan seksa diri kita dengan kesusahan. Jangan seksa diri kita mengatakan kita tidak bahagia. Kita sewajarnya bahagia. Kenapa? Sebab tak ada yang tak baik yang Allah bagi pada kita kecuali baik-baik belaka. Semua yang Allah bagi baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan orang-orang yang beriman itu. Itu kita kata bangunkan hati dengan iman. Sebab orang beriman tu menakjubkan. Orang beriman tu luar biasa. Sebab apa? Semua benda yang berlaku pada dia baik semua. Kalau diberikan kesusahan, dia akan sabar. Sabar itu baik baginya. Kalau diberikan nikmat, dia akan jadi orang yang bersyukur. Syukur itu baik baginya. Bila nak jumpa tak baik, tak ada. Semua jalan hidup orang beriman akan bawa dia masuk ke dalam zon kebaikan. Masya Allah tuan-puan, bahagia. Alhamdulillah, semua elok-elok berlaku. Tak ada apa yang salah dah daripada Allah elok. Yang salah kita. Kita yang buat dosa. Kita yang kurang istighfar. Kita yang suka olok-olok dengan taubat. Semua kita akan menyebabkan rasa bahagia. Rasa lapang. Tak ada rasa sompet apa-apa. Bahagia tuan-puan. Cuba tuan-puan sekarang bayangkan muka suami puan-puan. Kau tak mahu dia datang muka tu. Hilanglah dia Ustazah ya. Lama duduk dalam majlis ilmu, hilang macam mana? Kau mana lupa pula dah. Ingat dia tak cik? Ingat dia tak? Ingat ya, tak salah orang kan? Ya, minta-lintas ingatan tu kan masuklah laki orang lain ya. Ingat kan? Macam mana puan-puan, rasa bahagia tak? Tadi kata ingat, tanya bahagia sonyap tu ya. Macam mana rasa bahagia tak dengan wajah tu? Boleh-boleh lah, ada masa-masa ya. Tekan Acik jawab jujur, ada masa-masa lah. Tekan ya. Tak apalah, boleh ya pakai jawapan tu ya. Elok jujur-jujur ni elok. Siapa bongak lah ya. Kalau memang itu jawapan ni, jawab lah macam tu. Tuan-puan, kita didiklah untuk bahagia. Bayangan wajah suami tu, alhamdulillah bahagia dengan dia. Walaupun geram ni hati tu kan ya. Tapi geram tu bawa kita pada bahagia. Kenapa? Kita jadi mengharap dengan Allah. Kita jadi tahu tuan-puan, manusia tak layak untuk kita habis-habisan meletakkan cinta. Betul tak? Habis-habisan ni nakkan cinta suami, nakkan penghargaan dia, nakkan pujian dia. Memang jawab apa? Kecewa. Itu memang jawapan, itu memang makannya lah. Kalau kita salah meletakkan perhatian kita. Tak, sekadarnya saja.
Cinta pada suami kerana Allah. Cinta pada isteri kerana Allah. Cinta pada anak-anak kerana Allah. Jadi maksudnya yang selama di atas apa dia? Cinta kita kepada Allah. Kita takkan kecewa. Ada hari ya suami kita ingat nak menghargai kita. Dia pun manusia biasa, tak terdayu dia asyik nak menghargai. Pada mu kau nak ni timah kan ya? Hargai. Paning kepala ah. Hari-hari awak tak hargai saya. Macam mana nak buat ni ha? Itu bukan daya dia, bukan kemampuan dia, tuan-puan. Tu salah kita buat tak senonoh pula. Ya? Asyik nak penghargaan. Abang hari ni awak lupa kan? Lupa apa? Ya dah pukul 5 petang tak ucap pun I love you. Aduh. Ustazah jadi suami pun panik tuan-puan. Peramu aku nak lagi ni. Ya sudah dirakam kan suami tu. Asal jumpa dia tekan teranglah kan I love you. Kan jadi penyakit tuan-puan. Jadi penyakit. Memang tak terdaya. Alah kita faham-faham yalah kita sesama manusia. Kita pun tak sempurna. Betul kan? Tapi kita tahu nak mencari apa? Cinta Allah, keredaan Allah. Jadi boleh bahagia dengan kadar sederhana yang kita ada sekarang. Allah sedang menempatkan kita dalam kebahagiaan yang sempurna insya-Allah. Bahagia. Mesti kaitkan hati itu dengan Allah. Baru akan datang kebahagiaan. Ini Ustaz dah merumuskan ya. Bila maksud merumuskan tu nak habis dah lah ya.